بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمة wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini juga kita dapat sambung lagi baca kita di dalam kitab Fiqh Sunnah, yang mana akan bersama kita pada hari ini ialah Al-Qismur Rabi'. Kita cara sakut paut dengan air. Kita pada hari ini kita baca tu kitab kita yang katanya Al-Qismur Rabi'u al-ma'u alladhi laqathu an-najasatu wa lahu halatani. Bahagian yang keempat ni makna air yang bersentuh akannya oleh najis. Mana air yang jatuh di dalam air tu najis. Jadi najis jatuh oleh air. Belah mana hukum ni? Dia katanya air hak jatuh najis ni ya ada dua kelakuan. Itu mana kata walahu halatani, bagi air saat ni hak jatuh najis, air hak kena najis ni dia tubik dua kelakuan air saat itu. Al-ula, yang pertama dia katanya antughayyira najasatu ta'mahu au launahu au rihahu. Yang pertama ni bahawa mengubah oleh najis itu akan rasanya rasa air. Tak kala jatuh najis itu kita buhlah kalau benatai tu pergi berak ke, maka buah kita tu tengok buah kita duk kata nak ambil semaya tu rasa kata cuci, buah kita koma tu berasa kata berasa kata air ni air najis daripada air ke, ataupun air ni najis daripada berasa supaya air kecing kucing ke. Tu dia panggil rasa. Rasa ni goliknya kalau kita tak tahu kan kita koma lah, bahawa kita berkoma tu dia tu tahu kata rasa bukan air biasa. Tu. Ataupun warnanya, we pilih mana-mana lah. Bukan mesti hipun kat sini. Ataupun apa warna. Masuk najis kan itu. Kita kata kalau masuk jatuh darah hal itu ke. Kalau menatai berdarah kan nampak warna air tu kalau kena merah. Kalau gitu. Berubahlah najis masuk tu hingga sampai berubah warna air kan itu. Ataupun rihahu, baunya. Jadi warna tu supaya tular ya. Buah kita cium tu bau. Sebab tu kalau kita nak ambil wuduk tu, ketika kita nak mengisap air ke hidung tu, belum pada nak sapa tangguh hak wajib, hak fardu tu, nak basuh muka tu, ya kita ngisap air ke hidung, bau. Air ni tak boleh ni, najis ni. Kerana bau. Dia katanya. Jadi jatuh najis masuk dalam air tu hingga sapa berubah. Sama ada berubah tu bentuk rasa air tu, ataupun warna, ataupun bau. Mana-mana so dalam tiga tu, maka air ni dia katanya lahana air ni wa huwa fi hadhihi halati, dan iaitu pada ini kelakuan. Mana air saat ni hak jatuh najis ni kalau betul ni gak la yajuzu tatahhuru bihi ijma'a. Tak haruslah oleh kita nak buat bersuci dengan dia, dengan air saat ni. Secara ijma', secara kata sepakat daripada golongan ulama kata tak boleh air lah ni. Naqala zalika Ibnul Munziri wa Ibnul Mulaqqini. Telah memindah akan hukum kata tak boleh guna nak buat suci secara ijma' ulama. Kata sepakat pada ulama tu tak boleh berlaku. Hak orang royak marinya ialah Ibnul Munzir dalam kitab dia dan juga Ibnul Mulaqqin. Maka kata ijma' ulama tak boleh guna dah air ni. Pakai kita guna untuk bagi jiruh kayu apa-apa dah lah. Tu dia. Malaikat kita taruh pula banyak pula habis sifat-sifat najis ni. Apa pula? Tu makna. Tu air yang pertama.
Kelakuan yang kedua pula dia katanya as-saniyatu ayyabqal ma'u ala itlaqihi. Bahawa kekalah air saat itu di atas itlaqnya. Dia jadi panggil air situ. Dia panggil semata-mata air situ lah. Mana tak ada bubuh. Tak ada panggil kata air air cola, air Merida, air Pepsi dok lah. Tu dia. Dia masih panggil air situ. Lah mana rupa dia katanya? Bi alla yataghayyara ahadu awsafihi as-salasati. Dengan bahawa tidak berubahlah oleh salah satu daripada sifat-sifatnya yang tiga. Sifat air hak tiga perkara tadi tak ada berubah. Jadi masuk najis lah air tu. Ni kelakuan air yang kedua ni. Najis masuk dalam bludi kita, dalam payah kita, dalam gelang kita. Tapi tak ada berubah. Tiga sifat tadi tak ada. Kalau koma tak ada berasa apa. Kita tengok warna apa, ada warna sebab air situ. Lepas tu kalau kita kesiung tak ada bau apa. Anak ayat kata air tu banyak lah. Kali itu dia kata wa hukmuhu annahu tahirun mutahhirun. Hukum dia ni adalah air saat ni suci. Lagi pula boleh menyucikan. Air itu suci, lagi pula boleh menyuci. Kerana ia tak ada berubah sifat ni. Qalla au kasura. Sedikit ia air saat ni ataupun banyak. Tak ada kira air sikit ke banyak ke, dia tak ada berubah sifat ni ke, bakal kira kata suci. Tu maknanya. Kemudian ia royak hukum pada kita. Royak kata kalau air ni kalau jatuh najis tak ada berubah ke, bakal kira suci lah. Tak ada kira air tu banyak ke sikit tu. Nak royak tu najis sikit benar tu. Kalau jatuh najis tu tak ada bau, tak ada warna, tak ada rasa ke, sikit benar. Maksudnya kata tak ada apa lah. Ia katanya dalilu zalika hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dalil ni hak kata suci ni ya ono ori dalil hak hadis Abu Hurairah lah dia katanya. Ia katakan di sini ya taqala hadis Abu Hurairah ayat katanya qama a'rabiyyun, berdirilah oleh seorang Arab Badawi, orang Arab hadap ke kampung-kampung. Ia bangun pergi fabala fil masjidi. Maka kecing ia dalam masjid. Dalam masjid Nabi tak agak luas juga. Tapi masjid ni batal itu sia daripada batal tamar. Hatta dia daripada daun tamar gitulah. Lepas tu kot lewat ni daripada pasir, jadi pasir tanah gitulah. Sama dia orang Arab Badawi, Arab hadap ke kampung ni, ya masa sekolah tu dia tak ada jamai, tak ada apa. Dia kecing kat tu je duk pergi mari gitu. Arab Badawi ni beralih tempat duduk situ fair-fair kambing. Habis rupa itu beralih duduk lain pula. Ya supo jadi debu pada pasir supo. Ya sana kecing, ya bangun kecing. Dalam masjid Nabi tu juga, tapi bucu pah bucu. Faqama ilaihin nasu liyaqa'u bih. Maka berdirilah hadap tuju kepada orang Arab kampung hadap kecing le masjid tadi oleh sahabat-sahabat Nabi supaya nak melakukan dengannya. Ikutlah nak pergi tolak, nak pergi hatai, nak pergi katak gitulah. Murihlah apa duk kecing le masjid ni. Nabi tak tengok, tak kalau Nabi tengok sahabat dia tu hingga lagi nak buat perkara terhadap Arab hak kampung nak kecing dan sejid tadi, Nabi katakan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun kata da'uhu, tinggal oleh makan dia. Widak kecing situ. Lepas lagi. Ya tu. Wa ariqu ala baulihi sajla mimma. Lepas tu dia sudah kecing mengambil air gijiruh lah. Air gijiruh, gicucu di atas kecing dia tu. Sebekas daripada air. Sebekas daripada air lah. Bekas segai lain ke ikutlah gicucu atas tu. Tu. Kalau mu kacau pegai pun tak boleh. Pegai kacau murih dia kak. Dia lari lopak kon najis tu. Kau pergi kau jauh banyak lepak lagi lah. Mu gijiruh dia tak maluai jiruh di tempat dia kecing tu. Tu dia. Tu timbul daripada air. Sajlan min ma' au zanuban, ikutlah. Tu kira-kira nak ayat tu bekas air penuh. Bekas yang ada air tu dia panggil sajlan, segrebo segelan ke. Dulu kak dia buat daripada kulit-kulit utar kak. Bekas air besar, kulit kibah, kulit bering tu. Dia bekas air leh-leh. Nabi kata fa inna ma bu'istum muyassirina. Kerana sesungguhnya dibangkit kamu ni, dibangkit aku terhadap kamu ni untuk nak memudah pada agama, bukan nak menyusah. Nak ayat kata
hak dia tak tahu tu jangan gaduh kita nak murih. Royak nasihat dia reti dulu. Apa hak dia kecil dalam sejik pun tak apalah, kita ke cucu air serah gilah tu. Bos serah gilah tak ada bau lah, tak ada bau, tak ada sifat tu dia warna pun tak nampak muka air kecil serah gilah tak apa tu. Walam tu ma'asu mu'assirina, dan tidak dibangkitkan aku ni terhadapmu ni untuk nak memayahkan. Nak ayat tak agama bukan duk payah, bukan kata bekah ya kecil tu kena duk gicaku. Kita hak luar dak lah, jiru air tahtu lah. Rawahul jama'atu, hadis ni riwayat oleh jamaah hadis yang ramai, illa musliman, mereka muslim tu tak ada riwayat ni tu, tapi dia mulai riwayat ramai lah. Tu tak apa tu. Jadi nak ayat sini alasan dia katanya hak tak ada 3 sifat tak ning dah. Yang kecil itu bekah, tapi kalau tak jiru air boleh ada bau. Bau jiru air kok, dia serah masuk kok, jadi bau pun tak ada. Warna pun tak ada. Rasa sama telur tak ada bisa kecak. Kita katanya serah masuk lagi. Tu nak ayat tu tak apa. Dah hadis tu boleh duduk lah. Jauh-jauh faham tu. Yang kedua pula, wa hadisu Abi Sa'idin Al-Khudri. Dan daripada hadis Abi Sa'id Al-Khudri pula yang katanya. Hadis Abi Sa'id yang bahasa pada Khudri ni radhiyallahu anhu qala. Hadis yang kedua ni Abi Sa'id ayat sana. Qila ya Rasulullah. Ditanya orang, hey Rasulullah. Mana sahabat ada mari tanya Nabi kata, hey Rasulullah, ana tawaddau min bi'ri buda'ah. Adakah kami ni boleh ambil air semaya ke? Kami ni boleh ambil wuduk ke daripada telaga hak buda'ah? Telaga buda'ah tu kata, telaga tu dia panggil kata air tu banyak lah. Kadang-kadang najis pun ada, jatuh najis-najis tu pun muka telaga. Telaga buda'ah dia panggil. Hak berada di Madinah tu. Air tu banyak ke lah. Katanya setengah kata air dalam dia sekat lubati yo. Tukar banyak tu, tukar kurang tu. Kalau dah kata sekat pinggir gitu ya. Pentingnya nak ayat tu air tu agak banyak lah dia panggil. Dalam telaga tu. Sahabat tanya boleh ambil wuduk ke tak? Kadang-kadang najis ada, tapi dia boh apa air masuk waktu capu. Dia mulut hak najis-najis ke. Faqala sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air ini suci, tidak menajiskan dia oleh sesuatu. Air ini dia cuci, tak najis ke apa. Dia kan berubah. 3 sifat tadi lah. Kalau bau, kalau ada rasa, kalau ada warna, tu najis lah. Kalau tak ada 3 tu kok, air suci, asal dia suci. Tu. Dia kata hadis ni rawahu Ahmadu wa Syafi'i wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmizi wa hasanah. Riwayat hadis ni Imam Tirmizi kata hadis ni hadis hasan. Hadis duk dalam nombor 3 lah. Hadis kena kita pakai hadis ni. Hadis sahih, hadis hasanun sahih kita kata. Yang 3 hadis hasan kalau kita nak tak nombor situ. Wa qala Ahmadu hadisu bi'ri buda'ah sahihun wa sahahu Yahya bin Ma'in wa Abu Muhammad Ibn Hazmin. Jadi Imam Ahmad apa aku kata hadis ni, hadis telaga buda'ah ni, hadis ni sahih lah. Orang kata sahih ni termasuk Yahya Ibn Ma'in, patu Abu Muhammad Ibn Hazmin. Kata hadis ni sahih. Berartinya alasan sebagai dalil bagi tuai kita katanya air ni makna kalau tak ada sifat 3 sifat tu kira suci lah. Dia katanya. Wa ila hadza dhahaba Ibn Abbas wa Abu Hurairah wal Hasan al-Basri wa Ibn al-Musayyib ataupun Musayyib wa Ikrimah wa Ibn Abi Layla wa Thawri wa Dawud az-Zahiri wa Nakh'i wa Malik wa ghairuhum. Jadi hak ulama faham cara mudah pada hadis ni kak. Hak kata air ni tak ada berubah 3 sifat ni kira suci kak, termasuk Ibn Abbas sendiri, sahabat Nabi, Abu Hurairah, Hasan Basri, Ibn al-Musayyib, Ikrimah, Abi Layla, As-Sawri, Dawud Zahiri, Nakhai, Imam Malik dan lain daripada mereka itu. Akak kata gitu belaka.
Wa qala al-Ghazali, dan berkatalah Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali dia katakan, wadittu, mana aku kenal lah, aku suka, aku bersetuju, aku sangat-sangat kasihnya, lau anna madhhab Syafi'i, sekiranya bahawa perjalanan Imam Syafi'i ni fil miyahi, pada ba'ai ni, kana ka madhhabi Malikin, adalah ia seperti perjalanan Imam Malik sebagai tua dia. Nak ayat tu Imam Ghazali ni masih beri syarah pada kita lah. Dia kata perjalanan mazhab Syafi'i ni, kalau bab air ni golek dia nya, kalau air tu najis, jatuh najis, mana kalau tak sapa dua kolah kok ya kira najis lah. Walaupun tak ada kira dari segi warna bahu dah. Air tak sapa dua kolah kok. Dua kolah ni ada ulama buat meletak kata 216 lik. Ada juga ulama kata 200 lik. Tak apalah, lebih kurang itulah. Kalau galan hijau tu sapa dah tu. Tu. Jadi dua kolah ni begitulah lebih kurangnya. Tak cerak agak, tapi ulama dok kira dok pelago lah ni kata 216 lik. Ada kata 200 lik, ada kata 190, macam-macam lah. Pentingnya kalau galan hijau yang mau beli tu masuk dah. Jadi Imam Ghazali kata ya setujulah tu lah. Kerana dalam mazhab Syafi'i pun ada juga banyak orang yang pergi sokong kata air sikit pun kalau jatuh najis tak berubah. Tak ada berubah tiga sifat ni. Tak ada berubah warna, tak ada berubah segi bahu, tak ada berubah segi rasa, pakai kira suci. Itulah pendapat yang paling kuat yang panggil. Tuan kita ni kata pendapat ni lah yang paling kuat, kerana supaya kita tidak buat jadi nyusah dalam untuk nak guna air. Tuan kita ni sebagaimana Syed Sabiq kata lagi, ayat tu cenderung lah, termasuk Imam Ghazali dan penyokongnya banyak lagi lah. Dalam mazhab Syafi'i pun pecah lebih juga. Banyak orang 3-4 orang ulama ada mengatakan beri hukum kata air ni suci apabila jatuh najis tidak berubah. Tak ada kira lah sikit banyak. Tu dia. Sebab tu lah Imam Ghazali jadi sokong pendapat tu. Kalau kira pelago dengan mazhab tak, pergi timai dengan mazhab Malik. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita ada jugalah ulama, banyak orang juga hak kata air jatuh najis walaupun tak sampai dua kolah, tapi tak ada berubah warna, tak ada berubah rasa, tak ada berubah bau, pakai kira suci. Kita pakai pendapat ni lebih senang pada kita. Habis kata wa amma hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia katanya, dan ada pun hadis hak Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis hak Abdullah bin Umar ada mai kecek kata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi ada berkata, qala iza kana al-ma'u kullataini, apabila adalah air itu dua kolah, lam yahmilil khabasa, tidak menanggung ia akan najis. Ada juga hadis maya hak mengikut Abdullah bin Umar kata, ya tapi Nabi ada kata kalau air itu dua kolah kok, so kita sebut dua kolah 200 lik. 200 lik lah. Ada setengah lama bila bawah rendah tu dah ke. Tapi kita ambil 200 lik lah. Tidak najis lah ya katanya. Rawahul khamsatu, hadis ni paling moga juga riwayat hadis. Hadis ni sahih lah, kita dengar dah ni, dengar ada ulama kata sahih lah hadis ni satu jamaah pada ulama. Tapi kalau mengikut pengarang kita dia kata fahuwa muttaribun sanadan wa matna. Hadis ni jadi belago sikit, jadi gelepar sikit. Orang-orang dia, mata dia pun jadi tak masuk molek lah, ada ittiraq, ada belago, tak jelas sangat dia kata. Qala Ibnu Abdul Barri fi Tamhid, berkata Ibnu Barri lagi tak tamhid dia. Dia ni salah seorang ulama besar dalam mazhab Malik. Dia kata ma dhahaba ilaihi Syafi'i min hadisil kullataini mazhabun dha'ifun min jihati nazar ghairu sabitin min jihati al-asar. Mengikut kata Ibnu Abdul Bar ni, dia kata hak Imam Syafi'i berjalan daripada hadis dua kolah ni. Jadi perjalanan ni dia mengikut kajian dia ni perjalanan yang lemah daripada pihak kita tilik ni. Jadi dua kolah ni tidak menanggung najis dia kata. Sedangkan dua kolah tu juga apabila jatuh najis tu banyak, dia berubah air najis juga, berubah warna, berubah rasa. Semata-mata nak pergi hadis ni jadi belago jugalah dengan kaedah umum dia kata. Adapun hadis hak tadi jelas lah.
pakai kata air suci. Hak ada sahih ayat tadi kata air suci tak najis mereka. Ubah 3 sifat tadi dia kata. Jadi pihak hadis hak dua kalau Allah ni tak menanggung najis Allahnya, tak ada kira kalau pihak umum gitu kok. Masuk warna bau kayak tak apa. Bubuh tak boleh juga kira apa. Dia mana gitu. Ya taghayru sabitin min jihatil asal. Tak sabit sangat, tak jelas, tak tetap sangat daripada pihak riwayat-riwayat mari dia katanya. Ni tak apalah kerana Abdul Bari ni ya katanya pendapat hak Imam Malik ni lebih betul lah dia katanya di segi ni. Walau bagaimanapun itu satu ilmu bagi kita. Jadi kita boleh buat natijah daripada kita dengar tak ni. Dalam mazhab Syafi'i sendiri pun pecah dua golongan tentang masalah air sikit jatuh najis. Setengah kata air sikit jatuh najis, pakai najis tak ada kira. Bau tak bau, berubah tak berubah, rasa tak rasa pakai najis semata. Adapun pendapat yang kedua kata tak. Jatuh najis pun tak apa, air sebledi, air segerebo, sebelum dicicak jatuh. Pak kita tengok dah cicak patak tu, patak beledi tu, tapi air tu kita siung pun duk bau suposok mu ya, air tak ada berubah apa. Kalau kita tek mulut pun tak ada rasa apa kerana cicak merah sutir. Misalnya bukan banyak dak warna tak ada berubah, kena suci. Hak tu dalam mazhab Syafi'i pun ada kata gitu. Pak kita pakai hak tu lebih senang untuk kita, dan benda tu bertetai dengan hadis-hadis sahih yang mengatakan air itu suci, tidak najis melainkan berubah 3 sifat tadi. Itu maknanya. Ni dia panggil hak bersakut dengan air. Kemudian lagi pula maudhu' seterusnya dia katanya as-su'ru. As-su'ru ni apa dia? Dia kata as-su'ru huwa ma baqiya fil ina'i ba'da syurbi wa huwa anwa'un. Jadi kita habis cara ba'ai, kemudian tu kita pula mari nak cara ayat kata as-su'ru ni satu maudhu' dalam kitab fiqh kita sakut dengan air juga. Su'ru ni dia kata iaitu barang yang lebih daripada bekas tu selepas pada minum. Bekas kita minum, bekas binatang minum, bekas rimau minum, bekas singa minum. Hak lebih tu hukumlah mana? Dia kata wa huwa anwa'un, dan iaitu bibar apa bahagian. Banyak cabai juga hukumnya. Satu apa? Su'rul adami, hak lebih daripada anak Adam. Hak lebih kita minum oleh gelas, hak lebih kita minum oleh geluk, hak lebih kita minum dalam bekas apa, hak lebih kita. Air hak lebih kita minum tu lah mana hukum? Dia katanya wa huwa tahirun, suci weh. Air hak lebih minum minal muslimi wal kafiri wal junubi wal haidi. Tak kira lebih daripada orang Islam minum, suci juga. Lebih daripada orang kafir minum, kira suci. Lebih daripada orang berjunuk tu minum, kira suci. Lebih daripada orang haid minum, suci berlaku. Bukan kata lebih daripada orang kafir minum tu cuma dah. Tapi buku kita tak boleh makan, tak boleh minum suku. Tapi hukum misalnya ada orang kafir gelas bekas dia minum, air lebih dia minum, dalam bekas jana tu tak ada apa. Hukum suci lah kerana air asal suci. Itu maknanya. Wa amma qaulullahi ta'ala, ada pun hak Tuhan kata dalam Quran, innamal musyrikuna najasun. Hak Allah Ta'ala ayat sesungguhnya orang bersyirik dengan Allah Ta'ala ni, orang musyrikin ni, orang bersyirik dengan Allah Ta'ala ni orang najis. Dikandaki orang musyrikin situ mana orang hak kafir tu lah. Dalam Quran ada surah Maidah ayat 28 ayat atas najis. Apa najis kok mana? Apa maksud sini? Ya ayat sini nak hurai kita. Dia kata fal muradu bihi najasatuhum al-ma'nawiyatu. Dikandaki dengan ayat ni hak kata najis ni, najis mereka itu orang kafir tu di segi makna ya. Di segi batin, bukan najis zahir bertepuh na basuh dah. Min jihati i'tiqadihim al-batili wa adami taharrurihim min al-aqzari wan najasati. Daripada kita kira di segi pegangnya dia hak pelesu tu kita kira najis. Lepas tu dia tak nak jaga mana daripada benda najis, benda macam-macam tu bi'at jelah tu. La anna a'yanahum wa abdanahum najisah. Tidaklah bahawa tubuh badan dia, diri dia tu najis dak, bukan makna gitu. Najis di segi hukum saja, maknawi, bukan najis hissi zahir ni dak. Tu maknanya. Itulah yang mana kita dapat dengar pada pengajian kita ni.
Kemudian kita akan sama semula pula hak ulama nak kecek lagi bersakut paut dengan hak lebih daripada anak dan ni hukumlah mana. Cukup sekarang dulu akhir kata subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.